Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norzlaika binti Zul, nombor matrik C20A1191. Hari ini saya akan bentangkan tentang asas multimedia dan teknologi web. Jenis-jenis media terbahagi kepada 5 iaitu media massa. Media massa merujuk kepada bahan bercetak, rakaman audio dan majalah. Media sokongan merujuk kepada iklan atau sesuatu yang lebih dipanggil sebagai banner. Media tradisional adalah lukisan. Media campuran adalah media yang menggabungkan lebih daripada satu. Media siaran adalah TV dan radio. Seterusnya, definisi multimedia. Multi membawa maksud kepada lebih dari satu, manakala media membawa maksud kepada menyampaikan maklumat. Multimedia membawa maksud kepada penggunaan lebih daripada satu medium atau ekspresi dengan menggunakan komputer dan interaktiviti. Terbahagi kepada 2 iaitu elemen dan aplikasi. Elemen terbahagi kepada 6 iaitu grafik, audio, video, interaktiviti, animasi dan teks. Manakala aplikasi pula media sosial, pembelajaran, perubatan, pengiklanan dan pengaturcaraan. Sekian, terima kasih. Is features or elements of videos. Firstly, we have interlace versus progressive scanning. Interlace TV displays odd and even lines separately in a frame, popular during time of analog TV because bandwidth was slow back then. Popular display is 480i and 576i. Many modern broadcasting channel companies also use 1920i or 1080i resolution. Most digital video is now progressive. It displays the whole image in one frame because bandwidth is now fast. Popular display resolution include 720p, 1080p, 2160p, 4K, 8K, etc. Most satellite decoder such as Astro convert interlace signal to progressive for better display. The process is called de-interlace. Selamat sejahtera, saya Hasbiko anak perempuan Sajid Singh. Hari ini saya akan membentangkan tentang penghasilan video projek multimedia portfolio. Berikut adalah pembangunan video. Pertama, kami membuat perancangan menjana idea tersendiri, iaitu setelah berbincang dengan ahli kumpulan, kami memilih tajuk cara-cara membuat ais kacang dan tema kami adalah resepi. Kami juga menggunakan kaedah pra-produksi, produksi dan post-produksi dalam menghasilkan video. Tujuan kami untuk menghasilkan video ini adalah untuk melaksanakan projek multimedia yang telah diamanahkan kepada kami. Objektif kajian adalah untuk mengenal pasti sejarah latar belakang ais kacang dan untuk mengetahui cara-cara membuat ais kacang. Kumpulan sasaran kami adalah semua kategori remaja, dewasa, tua. Ini adalah tajuk dan tema. Tajuk kami adalah cara-cara membuat ais kacang ABC dan tema kami adalah resepi. Berikut adalah gambar-gambar ais kacang. Storyboard video ini adalah storyboard video kami yang telah dihasilkan. Okey, sumber kandungan dalam storyboard kami adalah pengenalan ahli kumpulan beserta peranan mereka, sejarah latar perkembangan ais kacang iaitu ABC, proses membuat ais kacang, slide gambar bergerak bersama lagu dan paparan tugas dan peranan setiap ahli kumpulan. Penghasilan skrip video. Setelah storyboard telah berjaya dihasilkan, kemudian berlaku penghasilan storyboard bagi video projek. Berikut adalah skrip storyboard SNET Studio kita, iaitu pengenalan diri, pengenalan ahli dan peranan, sejarah dan perkembangan, temu ramah penjual, senarai bahan membuat ais kacang, cara-cara untuk membuat ais kacang ABC. Dan ini adalah yang terakhir. Nama kumpulan, lagu dan pengharapan. Berikut adalah pelakon belakang tahbir. Nama dan ahli beserta peranan. Yang pertama, Muhammad Naiman bin Muhammad Naim sebagai editor, Nurul Syifa binti Azhar sebagai kamera operator, Norma binti Ahli sebagai host, Nul Alwanish binti Rusli sebagai voice narrator, Hasbiko anak perempuan Sajid Singh sebagai writer, Nur Zulaika binti Zul sebagai technicians dan Yasmin Akila binti Azman sebagai pembantu teknik. Ini adalah link video SNET Studio kita. Dan berikut adalah link website atau portfolio. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nurul Lawani Asma binti Rosli. Nombor metrik adalah C20A1380. Hari ini saya akan membentangkan perkaitan tentang website. Pembentangan hari ini merangkumi tentang yang pertama, teknologi yang terlibat dalam website. Yang kedua, penggunaan template dalam penghasilan website. Yang ketiga adalah elemen penghasilan website. Teknologi yang terlibat dalam website. Wix sebagai platform berbasiskan cloud yang digunakan dalam penghasilan website Snack Studio. Penghasilan website lebih mudah dihasilkan menggunakan Wix kerana mempunyai pelbagai kemudahan dan penggunaannya juga lebih mudah untuk para pemula menghasilkan website. Kemudahan yang terdapat dalam Wix untuk penghasilan website adalah penggunaannya adalah percuma, mempunyai koleksi template yang banyak serta sesuai dengan citarasa masing-masing, memasarkan website dengan mudah, fitur atau ciri drag and drop yang mudah digunakan, kecepatan website yang sangat baik dan dilengkapi dengan tool SEO. Penggunaan template dalam penghasilan website. Penggunaan template dalam website merupakan faktor utama dalam penghasilan sesebuah website. Penggunaan template berfungsi sebagai theme design dalam penghasilan website ini. Selain itu, penggunaan template adalah berfungsi untuk menentukan bagaimana bentuk theme design website yang kita mahukan serta sesuai dengan citarasa masing-masing dalam penghasilan website ini. Snack Studio telah memilih menggunakan Wix untuk penghasilan website kerana Wix telah menyediakan pelbagai jenis bentuk atau design template yang boleh kita pilih sesuai dengan citarasa masing-masing apabila kita telah mendaftar dengan Wix untuk memudahkan penghasilan website ini. Selain itu, template juga mudah diedit untuk menambah elemen-elemen dalam website tersebut. Elemen dalam penghasilan website. Yang pertama, layout. Layout merupakan status atau tapak web yang meletakkan penyusunan elemen-elemen desain supaya dapat memudahkan pembaca untuk mencerna aliran informasi atau maklumat di website dengan jelas dan mengelakkan kekeliruan akibat penyusunan yang tidak rapi. Yang kedua, white space. White space merupakan sebagai ruang kosong yang memisahkan antara satu elemen dengan elemen yang lain. Situs web atau tapak web adalah sebuah ruang berisikan pelbagai maklumat supaya maklumat tersebut dapat difahami dengan baik oleh mata pembaca. Maka ruang kosong berfungsi sebagai pemisah. Yang ketiga adalah teks. Pemilihan jenis tag yang bersesuai dengan website juga penting untuk pembaca dapat membaca dengan jelas. Penggunaan sans serif adalah teks yang sesuai kerana memiliki reliability yang tinggi untuk skrin komputer. Contohnya Arial, Helvetica, Sharebook Head dan lain-lain. Pemilihan saiz tag juga haruslah saiz yang bersesuaian kerana pembaca tidak dapat membaca dengan baik jika saiz tag tersebut terlalu kecil. Pemilihan warna hendaklah warna yang sesuai dengan warna theme design website untuk mengelakkan teks tersebut tidak tenggelam dalam warna background website tersebut. Contohnya, sekira teks warna biru muda dan latar belakang website warna biru gelap akan menyebabkan teks tersebut tidak jelas untuk dibaca kerana warnanya hampir sama dengan background website. Yang keempat adalah pilihan warna. Pemilihan warna juga mempengaruhi psikologi dan mood pembaca kerana pemilihan warna yang tidak sesuai boleh menyebabkan menghilangkan minat pembaca untuk melayari website. Contohnya, sekiranya latar belakang atau background website adalah warna cerah seperti putih, maka warna hitam atau warna gelap merupakan pilihan sesuai untuk penulisan teks supaya dapat dibaca oleh pembaca dengan jelas. Nombor 5 adalah navigasi atau pelayaran, merupakan bahagian tombol-tombol untuk memudahkan pembaca untuk mencari konten-konten yang terdapat dalam website tersebut. Oleh itu, navigasi hendaklah diletakkan di tempat yang mudah dicari oleh pembaca ketika melayari website tersebut. Yang keenam adalah tombol search. Penggunaan tombol search juga dapat memudahkan pembaca untuk mencari maklumat yang mereka inginkan dengan keadaan yang segera ketika mereka melayari website tersebut. Hal ini kerana para pembaca juga tidak memiliki waktu yang cukup untuk mencari maklumat dari satu konten ke satu konten yang lain. Nombor 7 adalah laman konteks. Laman konteks adalah untuk memudahkan pembaca untuk menghubungi kita sebagai penghasil website untuk bertanyakan sesuatu berkaitan dengan website tersebut. Yang ke-8 adalah video dan gambar sebagai bahan maklumat dalam website untuk berkongsi dengan pembaca. Nombor 9 adalah slideshow sebagai bahan untuk maklumat atau info untuk berkongsi dengan pembaca juga. Yang ke-10 adalah blog sebagai tapak untuk berkongsi video, gambar atau sebarang maklumat penting dalam website. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku ketua pada kumpulan saya Snack Studio akan membentangkan proses membuat nama web. Penggunaan nama web kami dijalankan mengikut proses yang terdiri. Proses pembangunan nama web bermula daripada perancangan awal, analisis pengguna dan penggunaan reka bentuk dan interpretasi dan penilaian. Perancangan awal. Perancangan awal penggunaan nama web mengambil konsep pemilihan warna berdasarkan ais kacang. Pada peringkat permulaan saya
sebagai ketua membahagikan tugas antara ahli. Setiap ahli membagikan peranan masing-masing serta membuat tugasan yang diberikan pada masa yang ditentukan. Seterusnya, kriteria pemilihan pengisian pengairan dalam pembangunan laman web. Pembinaan laman web kami menggunakan aplikasi atau laman web googlewit.com yang membolehkan laman web dibina secara percuma atau free. Pada peringkat ini, kumpulan kami menjalankan proses pembangunan laman web mengikut turutan pra-produksi, produksi dan pro-produksi. Yang pertama, pra-produksi. Pra-produksi merupakan proses awal dalam pembangunan laman web. Terdapat beberapa situasi yang ditetapkan pada peringkat ini, antaranya ialah yang pertama, penetapan objek. Melalui pembinaan laman web kami telah menetapkan beberapa objektif agar membantu kesemua ahli pasukan untuk melaksanakan tugas masing-masing. Antara objektifnya, menjadikan bahan pembelajaran yang baharu atau berguna bagi penuntut ilmu multimedia, dan yang kedua, menarik minat pengguna laman web kepada ais kacang. Yang seterusnya, menetapkan konsep yang kami gunakan bagi memastikan tema yang dihasilkan dalam web adalah tersusun dan kelihatan bagus dan harmoni. Laman web Snack Studio adalah berdasarkan konsep ais kacang. Penggunaan konsep ini digunakan artis grafik dalam pemilihan gambar-gambar ais kacang untuk dipaparkan ke dalam laman web kami. Dalam masa yang sama, Uteknik Sistem juga berupaya menghasilkan satu kombinasi video ais kacang yang telah kami masukkan ke dalam laman YouTube. Mengenal pasti kumpulan sasaran. Yang ketiga, mengenal pasti kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran yang kami tetapkan terdiri pada lingkungan masyarakat dan pada peringkat usia, golongan kanak-kanak, remaja, siswa, penduduk universiti serta golongan para dewasa. Yang keempat, menentukan cara pelaksanaan. Pada peringkat penggunaan objektif, konsep dan kumpulan sasaran sudah ditetapkan bagi memastikan gaya persembahan dapat disarankan dengan baik. Pada masa yang sama, persembahan baik juga dapat disarankan dalam bentuk penekanan terhadap beberapa komponen utama. Antara komponen utama yang perlu ditekankan oleh pembangunan dalam menghasilkan reka bentuk atau ialah ton. Pada hari ini saya akan menetapkan peringkat penyediaan laman web yang kedua dan yang ketiga, iaitu produksi dengan pro-produksi. Pada peringkat produksi, fasa pembinaan laman web dilaksanakan dengan menggabungkan kesemua isi kandungan yang telah tersedia pada peringkat pertama, iaitu post-produksi, di mana pada peringkat ini mengambil tanggungjawab kesemua ahli untuk menghasilkan bahan untuk dimasukkan ke dalam laman web, di mana pada peringkat ini semua ahli dikendaki menyediakan tugasan tutorial yang dikendaki untuk dihasilkan pada setiap minggu, iaitu tugasan pembelajaran multimedia, dan semua bahan ini akan disimpan dalam bentuk dokumen Microsoft PowerPoint dan PDF, dan semua ini akan dimasukkan ke dalam laman web. Pada peringkat yang terakhir, iaitu post-produksi. Pada peringkat post-produksi, proses merupakan proses pengujian multimedia yang dilaksanakan bagi melihat keberkesanan produk yang dibangunkan. Ini dibagikan kepada dua, iaitu pengujian alpha dan pengujian beta. Pada peringkat pengujian alpha, dikendaki untuk mengambil pendapat pengguna dalam kalangan pelajar Universiti Malaysia Kelantan dan juga pesyarak untuk membetulkan kesilapan yang telah kami laksanakan, iaitu pada pengujian beta pula mengambil pendapat pada responden di mana untuk memastikan isi kandungan multimedia adalah menepati kehendak kumpulan sasaran. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.